لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sambung hadis Bulughul Maram, masuk pada hadis yang ke 392. Minggu lepas kita baca berkenaan dengan kaifiat sembahyang sunat fajar atau sunat subuh, 2 rakaat. Bacaan Nabi dalam sembahyang sunat subuh, sama ada Nabi baca Al-Fatihah saja ataupun Al-Fatihah dengan kuliah dan Qul Huwallahu Ahad, ataupun selaginya ialah kuliah Al-Fatihah dengan ayat surah Al-Baqarah dengan surah Al-Imran, kuliah Ahli Kitab Ta'ala. Yang keduanya, Rasulullah juga baring sekejap mengiring selepas pada sembahyang sunat subuh 2 rakaat sebelum Nabi tunaikan sembahyang fardu subuh. Itu 2 perkara yang dah disebut pun lah. Dan selaginya iaitu berkenaan dengan sembahyang sunat maghrib. Sembahyang sunat maghrib, Nabi suruh sembahyang sunat sebelum maghrib 2 rakaat kepada orang yang mahu. Kerana tak mahu, Rasul kerana benci atau tak mahu dijadikan sembahyang ni sembahyang sunat yang berterusan. Itu berkenaan dengan minggu lepas lah. Jadi habis dah berkenaan dengan sembahyang rawatib. Malam ni masuk pula kepada sembahyang malam, sembahyang tahajud ataupun sembahyang witir. Sembahyang malam ni merangkumi sembahyang tahajud dan sembahyang witir. Ni sembahyang malam. Jadi sembahyang malam ni sembahyang yang paling afdal, sembahyang sunat yang paling afdal selepas sembahyang fardu. Cuma sembahyang rawatib disebut lepas sembahyang fardu sebab sembahyang ni mengiringi sekali dengan sembahyang fardu. Sebab tu disebut sembahyang rawatib dulu, kemudian boleh sembahyang malam. Hadis yang ke 392 muka surat 174. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Walil khamsati wa sahahahu Ibnu Hibban bilafzin salatul laili wan nahari masna wa qala Nasa'i hadza khata'. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat malam itu 2 kali, macam 2 rakaat. Solat malam itu 2 rakaat. Apabila salah seorang di antara kalian takut tibanya waktu subuh, maka hendaklah dia solat 1 rakaat untuk mengganjilkan solat malamnya. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat malam itu dikerjakan 2 rakaat. Maka apabila bimbang seseorang kamu tibanya waktu subuh, maka hendaklah dia solat 1 rakaat sahaja untuk mewitirkan, untuk mengganjilkan sembahyang apa yang telah dilakukan. Maksudnya tutup solat malam itu dengan sembahyang witir, sembahyang 1 rakaat witir lah. Sedangkan dalam riwayat 5 orang imam yang disahihkan oleh Ibnu Hibban adalah, lafaznya adalah solat malam dan siang hari. Itu 2 rakaat, 2 rakaat. Namun Imam Nasa'i mengatakan ini adalah salah.
Sepatutnya sembahyang malam ada 2 rakaat, sembahyang siang hari tak masuk dah. Tapi disebut sembahyang siang hari dah. Ini adalah salah dah. Okey, yang pertama sekali hadis ni, hadis Ibnu Umar ni, pertama sekali dia menceritakan berkenaan dengan kaifiat sembahyang malam dah. Yang mana dilakukan sembahyang malam 2 rakaat dah. Tidak ada sembahyang malam yang dilakukan 4 rakaat secara berterusan, salat tak ada dah. Sembahyang siang hari ada 2 rakaat pun ada, 4 rakaat pun ada. Tapi sembahyang malam tak ada 4 rakaat terus dah. Adanya 2 rakaat dah. Yang keduanya, sembahyang malam itu ditutup dengan sembahyang witir. Jadi sembahyang witir sama ada kita nak buat sekali 3 rakaat selalu ataupun sekali rakaat witir pun boleh juga dah. Jadi huraian lebih panjang, insya-Allah kita sebut ke atas lah. Jadi riwayat yang menyebut berkenaan sembahyang siang hari 10 rakaat juga, hal tu riwayat tu tak betul, tak tepat dah. Mungkin kesalahan yang disebut oleh perawi lah. Jadi ni dikesal oleh apa dia? Oleh Imam Nasa'i dah. Imam Nasa'i kata ni khata' dah, salah. Tepatnya sembahyang malam saja 2 rakaat. Kemudian hadis yang ketiga, hadis 394 wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'dal faridati salatul laili, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat malam. Hadis riwayat Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang yang paling utama, yang paling besar kelebihannya selepas sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Hadis riwayat Muslim. Jadi sini baru ada huraian lah, huraian terhadap apa yang disebut 3 hadis lah. Okey, apa yang boleh kita ambil daripada 3 hadis tadi? Yang pertama sekali, kata dia hadis Ibnu Umar dengan riwayat Sahih Bukhari dan Muslim menunjukkan anjuran supaya sembahyang malam itu 2 rakaat. Maka 2 rakaat bagi salat, 2 rakaat bagi salat. Katanya Syekhul Islam, jumhur menganggap hadis ini nak menjelaskan afdal 2 rakaat. Tapi sebenarnya boleh buat lebih pada 2 rakaat pun. 3 rakaat sekali salat ke, 5 rakaat ke, lah boleh buat juga. Antara orang yang mengatakan digalakkan sembahyang 2 rakaat sembahyang malam ini ialah 3 imam, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Adapun Imam Malik berpendapat tidak harus sembahyang lebih dari 2 rakaat. 2 rakaat yang sembahyang. Mereka sembahyang 3 rakaat ataupun 5 rakaat tak sah dah. Kalau witir juga 2 rakaat, 1 rakaat. Tak boleh 3 rakaat terus dah. Tu Imam Malik lah. Sebab Imam Malik pergi hadis ni yang dulu al-hasr dah. Maksud tak boleh lebih 2 rakaat. 1 rakaat tak apa. Tu Imam Malik pergi gitu. Tapi 3 orang imam kata hak sunat-sunatnya, hak afdalnya 2 rakaat, kemudian 2 rakaat witir dah. Tapi kalau buat 3 rakaat, 5 rakaat boleh juga dah. Adapun Imam Malik maka dia berpendapat tidak harus menambah lebih daripada 2 rakaat. Kalau mafhum hadis ininya membataskan sembahyang itu hanya 2 rakaat saja. Tak lebih 2 rakaat. 1 rakaat tak apa. Jadi pendapat ini bercanggah dengan perbuatan Nabi sendiri yang pernah Nabi sembahyang witir 5 rakaat. Dan 3 rakaat sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim melalui perbuatan Nabi sendiri. Sebab itulah pendapat jumhur lebih rajih. Sebab Nabi pernah buat sembahyang witir 5 rakaat sekaligus. Dalam riwayat 5 buah kitab tu disebut salatul laili wan nahari masna. Sembahyang malam dan sembahyang siang hari 2 rakaat. Maka para muhaddisin telah khilaf tentang sahih atau tidak lafaz salatul laili wan nahari. Al-lail itu betul, wan nahari itu betul tak dah? Maka Imam Ahmad mengingkari lafaz ini. Dan Imam Nasa'i mengatakan lafaz ini khata', salah dah.
Begitu juga Imam Hakim, Ad-Darqutni dah. Ad-Darqutni kata sebut lafaz nahar itu waham, satu kesalahan dah. Ibn Tirmizi mengatakan as-siqat, orang-orang siqah tidak menyebut lafaz an-nahar. Jadi orang dhaif saja menyebut lafaz an-nahar. Jadi tambahan an-nahar itu tidak sahih. Katanya Imam Baihaqi hadis ini sahih. Katanya Al-Bariki, Imam Muslim berhujjah dengan hadis ini. Dia tambahan orang siqah itu diterima. Jadi ada sebahagian muhaddis yang kata betul tambahan ni. Ada sebahagian muhaddis lagi kata tak betul tambahan dah. Katanya Imam Abu Hanifah, sembahyang siang hari diberi pilihan kepada seseorang sama ada sembahyang 2 rakaat ataupun terus 4 rakaat dah. Tapi tak lebih 4 rakaat lah. Masyhur mazhab Hanabilah, Hambalinya ialah sembahyang malam, sembahyang siang hari dilakukan 2 rakaat. Maksudnya memberi salam setiap kali 2 rakaat. Kerana berdasarkan pada hadis Ibnu Umar, salatul laili wan nahari masna. Dia hadis ini tidak bercanggah, tidak bercanggah dengan hadis yang menyebut salatul laili saja. Kerana ni jawab apa kepada soalan orang yang bertanya dah. Maka Nabi jawab sembahyang siang hari dan sembahyang malam. Ada. Jadi mazhab Malik dia mewajibkan sembahyang sekat 2 rakaat saja. Manakala mazhab Hambali pula afdalnya 2 rakaat lah. Walaupun boleh 4 rakaat lah. Jadi dia anggap afdal dah. Mazhab Nabi kata boleh 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Dalam hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah, hadis ini menunjukkan bahawasanya sembahyang sunat yang paling afdal ialah sembahyang malam. Sebab apa? Sebab apa sembahyang malam ni sembahyang paling afdal? Sembahyang fardu. Sebab apa lah? Limaza salatul laili afdalu an-nawafil ba'da salawat mafruḍah. Kenapa kau sembahyang sunat malam ni sembahyang sunat yang paling afdal selepas sembahyang fardu? Sebab apa lah? Sebab jawapan dia nya lil bu'di anir riya'. Kerana jauh daripada riya'. Kita buat sore diri rumah kita dalam bilik tengah malam, orang tak tahu so kerana terdapat padanya safaul munajat. Maksudnya kita betul-betul bersunyi dan bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada suara hidup pikuk Dan yang ketiganya kerana waktu tu waktu rehat, waktu tenang maka mendatangi taat kepada Allah ketika waktu ini membawa kepada pahala yang besar sebab kita korbankan tidur kita, rehat kita. Firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah memuji mereka mereka yang menjarakkan lambung-lambung daripada tempat tidur. Mereka menyeru dia beribadat kepada Tuhan mereka. Mereka dia takut, dia kadang nak sungguh-sungguh pahala. Jadi Allah puji dalam ayat ni sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang korban ketidur mereka, rehat mereka untuk semata-mata berdoa dan beribadat kepada Allah SWT waktu malam. Katanya Syekhul Islam, sembahyang yang paling afdal selepas sembahyang fardu ialah sembahyang qiyamul lail. Kerana riwayat Muslim ada inilah. So, yang keduanya kerana riwayat Imam Tirmizi, Nasa'i dan Al-Hakim bahawa Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu minar rabbi fi jawfil laili fa in istata'ta an takuna mimman yazkurullah fi tilka sa'ah fakun. Yang keduanya kerana riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Al-Hakim bahawasanya Nabi SAW bersabda, keadaan seorang hamba yang paling hampir dengan Tuhannya ialah ketika mana dia beribadat pada waktu malam. Maka jika sekiranya kamu mampu untuk tergolong dari kalangan orang yang menyebut dan mengingati Allah pada waktu ini, maka hendaklah kamu termasuk di kalangan mereka. Mana usahalah supaya kita ni boleh bangun juga sembahyang malam walaupun sekejap. Dari riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, inna minal laili sa'atan la yuwafiquha abdu muslim yas'alullaha akhaira illa a'tahu iyyah.
Sesungguhnya pada waktu malam itu ada satu saat, satu detik yang mana tidak berbetulan seorang hamba, seorang muslim yang berdoa, yang meminta kepada Allah Taala kebaikan, kecuali Allah akan berikan kepadanya. Dia waktu mustajab ni seminggu sekali hari Jumaat. Tak. Hari Jumaat tu bila? Iaitu selepas asar hari Jumaat sehingga maghrib. Yang keduanya seminggu sekali lah tu. Yang kedua setahun sekali. Setahun sekali tu bila? Malam tu qadar. Tak. Malam yang Tuhan makbulkan doa. Yang ketiganya tiap-tiap hari ada. Tiap-tiap malam ada. Iaitu pada waktu malam. Sembahyang malam. Ada satu waktu yang Tuhan makbulkan doa. Jadi Tuhan sengaja sembunyikan waktu tersebut supaya kita merebut dan kita mencari-cari waktu tersebut supaya berbetulan dengan doa kita. Supaya Tuhan mustajabkan doa kita. Jadi itu hadis berkenaan dengan kelebihan sembahyang malam. Kemudian hadis seterusnya, hadis yang ke 395 Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahdatin falyaf'al. Rawahu al-arba'ah illa Tirmizi wa sahhahahu Ibnu Hibban wa rajjaha An-Nasa'i waqfahu. Hadisnya daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir itu adalah suatu yang hak bagi setiap muslim. Barang siapa yang suka solat witir 5 rakaat, maka lakukanlah. Barang siapa yang suka solat witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Dan barang siapa yang suka solat witir dengan 1 rakaat, maka hendaklah dia melakukannya. Hadis riwayat 4 imam selain Tirmizi, yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Namun An-Nasa'i menguatkan hadis ini mauquf, bukan hadis marfu' tidak. Terjemah sekali lagi daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Solat witir itu hak. Hak ni terjemah wajib ke, pasti ke, kepada setiap orang muslim. Sesiapa yang suka melakukan solat witir 5 rakaat, hendaklah dia melakukannya. Sesiapa yang suka melakukan witir 3 rakaat, maka hendaklah dia melakukannya. Dan siapa yang suka melakukan witir 1 rakaat sahaja, maka hendaklah dia melakukannya. Hadis riwayat 4 orang imam kecuali Tirmizi, dan Imam Ibn Hibban mengatakan hadis ini sahih. Tetapi Imam Nasa'i mentarjihkan hadis ini hadis mauquf, bukannya hadis marfu'. Selagi hadis, macam selagi hadis. Selagi hadis belakang dia tu, wa an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala laisal witru bihatmin kahayatil maktubah walakinnaha sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu At-Tirmizi wa hasanahu wa Nasa'i wal Hakim wa sahahahu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, witir itu bukanlah suatu hal yang wajib seperti halnya solat fardu, namun ia adalah amalan sunat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi dan Tirmizi menghasankan hadis ini serta Al-Hakim, dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, bukanlah sembahyang witir itu wajib seperti keadaannya sembahyang fardu. Akan tetapi sunnah sembahyang itu sunnah yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua hadis yang disebut oleh, dipetik oleh Ibnu Hajar Asqalani. Dia kita baca hadis ni sekali, sebab apa? Sebab dua-dua hadis ni sebenarnya nak menyatakan tentang hukum sembahyang witir itu apa hukumnya wajib ke, sunat ke. Okey.
Kata dia pengajaran daripada dua hadis ni, yang pertama sekali, witir ialah sembahyang yang terpisah daripada sembahyang sebelumnya. Sama ada dilakukan 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 11 rakaat ataupun 12 rakaat, 11 rakaat. 9 rakaat atau 11 rakaat. Itu sembahyang witir yang kedua Yang kedua, hadis Abu Ayyub menunjukkan witir itu wajib hadis tadi al-witru haqqun ala kulli muslim Solat witir berdasarkan hadis Abu Ayyub menunjukkan wajib wa yadullu ala jawaz al-insan, dan hadis ni juga menunjukkan seseorang harus melakukannya dengan 5 rakaat sekaligus ataupun 3 rakaat ataupun 1 rakaat saja Okey, khilaf ulama apa hukum sembahyang witir Jumhur ulama di kalangan sahabat dan tabi'in, termasuklah imam yang 3, Malik, Syafi'i dan Ahmad, mengatakan tak wajibnya sembahyang witir Mereka berpegang kepada hadis Al-A'rabi yang bertanya kepada Nabi SAW tentang sembahyang fardu. Maka Nabi menjawab, 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Sembahyang fardu itu 5 waktu sahaja setiap hari dan setiap malam Maka dia bertanya, hal alayya ghairuha, adakah sembahyang lain yang wajib padaku? Maka Nabi menjawab, tidak ada kecuali sembahyang sunat yang kamu lakukan, la illa tatawwa'. Manakala Imam Abu Hanifah berpendapat wajibnya sembahyang witir, dan dia juga pendapat sebahagian sekumpulan di kalangan ashab Imam Ahmad anak murid Imam Ahmad Mereka berpegang kepada hadis Abu Ayyub al-witru haqqun ala kulli muslim. So, yang keduanya kerana hadis Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud dengan sanadnya daripada Abu Raidah bahawa Nabi SAW bersabda, man lam yutir falaysa minna, sesiapa tak sembahyang witir bukan dari kalangan kami. Jadi sebab tu Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan sebahagian anak murid Imam Ahmad mengatakan wajib Antara hujah jumhur yang mengatakan sembahyang witir sunat muakkad bukannya wajib ialah takdilah hadis-hadis Yang keduanya, mereka tafsirkan makna hakun di sini, maksudnya takidu istihbabihi penguat kepada galakkan sunatnya melakukan sembahyang witir, bukannya hakun wajib, tidak Sebab itulah sahabat Nabi Ali bin Abi Talib anhu, orang yang faham tentang hukum hakam ni, Ali kata al-witru laisa bihatmin ka hayatil maktubah, bukanlah sembahyang witir itu wajib sebagaimana keadaannya sembahyang fardu. Tetapi sembahyang itu sunat yang dianjurkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, sembahyang yang paling afdal selepas sembahyang fardu ialah sembahyang malam. Dan sembahyang yang paling diberi penekanan ialah sembahyang witir, sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Dan tidak patut bagi seorang itu meremeh-remeh dan meninggalkannya. Mana-mana orang yang sengaja meninggalkan sembahyang sunat subuh dan sembahyang witir, maka fa innahu turaddu syahadatuh, saksi dia ditolak Orang ni orang yang tidak sikoh tak. Orang yang lemah agamanya lemah sangat-sangat Syekhul Islam dia pilih pendapat witir ini wajib kepada orang yang selalu bangun sembahyang malam. Orang yang selalu bangun sembahyang malam, maka wajib witir bagi dia Sebab Nabi sebut, autiru ya ahlul Quran, solatlah witir wahai ahlul Quran.
Dah, ada orang kata wajib sembahyang witir, sembahyang malam ni kepada orang hafal Quran. Dah. Orang hafal Quran ni wajib sembahyang malam lah. Itu pendapat-pendapat lah. Sebab Nabi sebut autiru ya ahlul Quran. Hendaklah kamu sembahyang witir wahai ahlul Quran, wahai orang hafal Quran dah. Katanya Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi, di sana ada perbezaan antara 2 rakaat fajar dengan witir. Dia sembahyang malam. Dalam sembahyang malam disebut afdalus salah ba'dal maktubah satu laili. Sembahyang fajar pula rakaat al-fajr khairun dunya wa ma fiha. Jadi tidak ada percanggahan 2 hadis ini dah. Kerana hadis sembahyang fajar tidaklah mengatakan sembahyang paling afdal, tapi sembahyang yang paling afdal ialah sembahyang witir dah. Jadi kesimpulannya pendapat jumhur, hukum solat witir ialah sunat muakkad, sunat yang paling afdal selepas sembahyang fardu. Manakala segelintir ulama pula, Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib dah. Manakala pendapat yang ketiga mengatakan sembahyang witir ni wajib kepada orang yang selalu sembahyang malam ataupun orang yang hafal Quran dah, maka wajib sembahyang malam dah. Sembahyang witir. Itu berkenaan dengan fadilat yang pertama. Yang keduanya ialah hukum dah. Kemudian hadis seterusnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan thumma intazaruhu min qabilah falam yakhruj wa qala inni khashitu an yuktaba alaikum al-witru, rawahu Ibnu Hibban. Ini hadis ni masih lagi hadis yang berkaitan berkenaan dengan hukum sembahyang witir dah. Imam Ibn Hajar nak ayatnya tak wajib sembahyang witir, sebab Nabi sendiri menafikan wajibnya sembahyang witir dah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan qiyamul lail, solat malam di bulan Ramadan. Kemudian para sahabat menunggu beliau di hari berikutnya. Mana-mana sebut diikuti oleh sebagai sahabat. Malam kedua Nabi sembahyang pula, ramai sahabat ikut. Ketiga makin ramai. Malam keempat mereka tunggu Nabi tak lebih dah, Nabi tak keluar. Maka esoknya thumma tazaruhu, maka Nabi tak keluar. Kemudian esoknya Nabi pun tubik, Nabi pun wayak, Nabi kata inni khasyitu, sesungguhnya aku khawatir witir ini akan diwajibkan kepada kalian. Sebab itulah aku tak keluar pada malam yang keempat atau yang ketiga dah. Jadi summan tazaruhu min al-qabilah, kemudian mereka menunggu malam berikutnya. Al-qabilah tu malam berikutnya lah. Dah. Dia kadang-kadang perkataan bahasa Arab ni dia perkataan mustarak, mustarak. Ni dah ada dalam ilmu tafsir, dalam ilmu Quran pun ada, dan dalam ilmu usul fiqh pun ada dah. Lafaz mustarak dipanggil dah. Al-qabilah kalau tengah jadi bahasa Arab, kita tengok kamu al-qabilah ni untuk bidah. Dah. Orang nyambut anak tu al-qabilah. Dah. Tapi al-qabilah sini bukan untuk bidah dah. Al-qabilah sini maksudnya malam berikutnya dah. Jadi kita kena terjemahkan perkataan tu mengikut makna yang sesuai lah. Mengikut ayat dan makna yang sesuai lah. Kalau terjemah qabilah tak sesuai pula sini, mana boleh untuk bidah pula. Dah. Kemudian mereka menunggunya dia untuk bidah. Tak sesuai tu. Dah. Jadi qabilah sini maksudnya malam berikutnya. Okey, kemudian pun dari hadis ni sebenarnya hadis ni asal dianya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW sembahyang di masjid, sembahyang malam pada bulan Ramadan. Maka sembahyang Nabi diikuti oleh sahabat-sahabat. Malam kedua makin ramai mereka ikut Nabi. Malam ketiga mereka berhimpun, atau malam keempat penuh masjid dah. Maka Nabi tak keluar kepada mereka. Bila pagi esok lepas sembahyang subuh, Nabi pun kata, aku tengok dah apa yang kamu lakukan, kamu berhimpun, tetapi tidaklah menegah aku keluar untuk sembahyang bersama-sama kamu, kecuali kerana aku bimbang, khawatir difardu kepada kamu sembahyang witir ini dah. Jadi Aisyah kata ni berlaku pada bulan Ramadan. Jadi dalam hadis ni jelas menunjukkan bahawasanya Nabi tak keluar
Malam yang keempat, kerana dibimbangi takut difardukan sembahyang witir. Maksudnya sembahyang witir tak wajib dah, sunat saja dah. Tapi mazhab Hanafi dia kata wajib. Dia kata wajib dengan fardu lain. Dah, wajib fardu lain. Hak lima waktu tu fardu al-maktubah. Sembahyang witir ni wajib bagi dia. Sebagaimana wajib juga sembahyang hari raya mazhab Hanafi Sebab itulah mazhab Hanafi zakat terus ni pun wajib, bukan fardu dak. Hak wajib fardunya zakat harta ni. Jadi mazhab Hanafi ni dia ada beza sikit antara fardu dengan wajib sebab itulah kalau kita bahas berkenaan dengan ilmu usul, ulama usul lebih setuju pendapat Imam Abu Hanifah berkenaan dengan pembahagian fardu dengan wajib Kita lepas hari sunat kat serupa yang berlaku dah. Betul. Dia mazhab Hanbali ada beza juga fardu dengan wajib ni. Mazhab Hanbali ada beza juga kan. Tu ilmu usul lah. Orang yang ngaji usul tahu lah. Okey, pengajaran hadis dah. Hadis ini secara penuhnya menunjukkan bahawa sembahyang malam itu dan sembahyang witir bukannya fardu. Dia hanya sembahyang sunat sahaja dah, bukan fardu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan anjuran sembahyang malam bulan Ramadan secara berjemaah dah. Boleh sembahyang bulan Ramadan secara berjemaah, boleh dah. Sebab itulah Umar sebut bid'ah kan? Nikmatul bid'atu hazihi kan? Bukan maksudnya sembahyang berjemaah ni bid'ah tidak dah. Bid'ah dari segi bahasa lah. Maksudnya zaman Rasulullah SAW 3 hari ya. Tapi sana Umar buat sepanjang Ramadan dah. Jadi sembahyang berjemaah witir, sembahyang witir dan sembahyang tarawih ni ada asasnya daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan Umar nak kata perbuatan Nabi bid'ah pula. Tak. Jadi bid'ah tu bid'ah segi bahasa lah. Tapi ahli bid'ah dia kata tu bid'ah hasanah dia kata. Tak. Hamba mengajar di Universitas Ta'lim lah. Hari Sabtu baru ni. Jadi hamba diminta bentar berkenaan dengan tafsir atau penyelewengan tafsir oleh golongan Khawarij lah. Jadi kita baca berkenaan dengan takrif Khawarij lah. Antara ciri-ciri Khawarij ni ialah orang Khawarij ni golongan yang pertama yang berpegang kepada bid'ah hasanah. Dalil dia ialah ketika mana Ibnu Mas'ud diberitahu kepada beliau adanya sekumpulan manusia yang buat halaqah-halaqah dalam Masjid Nabawi yang diketuai oleh seorang supaya mereka ni boleh berzikir beramai-ramai dengan ada biji sebab semua sekali. Jadi Ibnu Mas'ud pergi cepat-cepat Masjid Nabawi dah. Jadi Ibnu Mas'ud tegur mereka. Jadi jawapan mereka nya ma nuridu ilal khaira. Kami hanya nak kebaikan saja dah. Jadi sinilah Khawarij ni orang pertama yang mengasahkan bid'ah hasanah dah. Jadi Ibnu Mas'ud tegur lah, tak betul perbuatanmu ni. Hingga Nabi, pakaian Nabi, sahabat-sahabat masih hidup lagi, apa buat dah gini tak? Maka apa dia? Akhirnya perawi hadis kata mereka lah golongan ni lah. Akhirnya aku tengok mereka lah golongan Khawarij yang menentang para sahabat. Akhirnya dah. Itu ciri-ciri orang Khawarij yang mana mereka ni berpegang pada bid'ah hasanah dah. Sahabat tegur pun tak heran. Nak ajar sahabat pula. Bukan setakat sahabat dia tegur, Nabi dia kritik lagi. Iqdil Muhammad, ittaqillah ya Muhammad dah. Iqdil dah. Dia suruh Nabi bertakwa kepada Allah, Nabi suruh Nabi berlaku adil. Nabi kata siapa dia hak lebih bertakwa kepada Allah Taala? Siapa dia berlaku adil? Kata Muhammad tak berlaku adil. Dah. Ini orang yang mengkritik Nabi dan apa dia? Mengatakan perbuatan mereka tu baik dah. Sedangkan mereka tidak mengikut petunjuk Rasulullah dan para sahabat dah. Okey, dalam hadis ni juga menunjukkan prihatinnya Rasulullah kepada umatnya dah. Dia bimbangnya baginda takut mereka dibebani dengan ibadat-ibadat yang memberatkan mereka dah. Sehingga mereka tak mampu melakukannya sehingga mereka berdosa dah. Jadi Nabi ni Nabi seboleh-bolehnya mengelakkan perkara-perkara jadi wajib kepada umat dia dah. Dan yang akhir sekali hadis ni menunjukkan bahawasanya
kaedah dalil yang menunjukkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerosakan lebih diutamakan berbanding kita nak heret, kita nak mendatangkan kebaikan. Dah. Memang Nabi sembahyang berjemaah tu ada faedah. Tapi kalau Nabi buat seumur menjadi wajib pula. Jadi berat umat dia pula. Jadi Nabi sengaja tinggal tak wajib pada umat dia. Jadi Nabi utamakan darul mafasid daripada jalbul masalih. Jadi hadis ni juga menunjukkan bahawasanya sembahyang bulan Ramadan ni boleh dilakukan secara berjemaah. Dia boleh juga dilakukan secara perseorangan. Dia dua-dua tu sunat belaka dah. Dia kata sembahyang berjemaah masjid ya. Sunat sembahyang tarawih, sembahyang sunat rumah tak sunat. Dah dah. Kalau kita tak larak mai masjid ke ataupun lorak ke, dah. Ataupun kita ada kerja ke, boleh sembahyang di rumah, sembahyang tarawih. Tak ada masalah. Sembahyang sore pun tak apa. Dah. Ni tempat kita kan awal Ramadan mari je. Dah, tengah-tengah akhir tu pakai gigi dah. Jadi sebenarnya sembahyang tarawih ni ada kelapangannya, dia ada kemudahannya dah. Boleh dibuat secara berjemaah, boleh buat secara sendiri, boleh buat di rumah, boleh juga mana-mana sajalah. Okey, lagi dah. Wa an Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humurin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qala la al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Rawahul khamsah illa Nasa'i wa sahahahu al-Hakim. Wa rawa Ahmad an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wa nahwahu. Daripada Kharijah bin Hudzafah dah. Dia kadang-kadang nama ni dalam bahasa Arab ni ada tak ni di belakang, bukan menunjukkan perempuan, tidak dah. Kalau saya dalilnya radhiyallahu anhu, bukan radhiyallahu anha. Yang keduanya qala, bukan qala dah. Jadi banyak nama-nama orang lelaki dalam bahasa Arab pada tak. Macam Hamzah, Muawiyah, dah, Syu'bah, Kharijah. Walaupun tak di belakang tapi nama orang lelaki ni. Dah. Katanya Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah menambahkan solat kepada kalian yang mana solat tersebut lebih baik daripada unta merah. Kami sahabat-sahabat bertanya, solat apakah itu wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, solat witir, iaitu yang dikerjakan antara solat isyak sampai terbitnya fajar, solat subuh dah. Hadis riwayat 5 imam selain Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim dah. Daripada Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menambahkan untuk kamu sembahyang yang mana lebih baik daripada mendapatkan seekor unta merah. Lalu kami para sahabat bertanya, apakah dia sembahyang itu wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, sembahyang lebih baik daripada unta merah itu ialah sembahyang witir. Sembahyang witir. Sembahyang witir pak kita ni orang buat bulan Ramadan. Sedangkan sembahyang witir ni dilakukan sepanjang tahun. Tiap-tiap malam ada sembahyang witir. Sama ada kita nak buat lepas sembahyang isyak ataupun kita nak buat sebelum pada masuk waktu subuh. Jadi Nabi kata sembahyang witir iaitu dilakukan antara solat isyak sehingga terbitnya fajar. Okey, pengajaran hadis ni dah. Yang pertama sekali, hadis ni menyebut tentang fadilat sembahyang witir. Bahawasanya sembahyang witir itu menyamai kelebihannya, nilai dan mahal dia
lebih pada harta orang Arab lagi, iaitu unta merah dah. Nabi sebut unta merah ni untuk supaya sahabat-sahabat mudah memahaminya dah. Tak jumpa unta merah kita ni dah. Unta merah lawan ni kat dia tu. Macam dis unta merah ni harga dia nya 300,000 paling murah. 300,000 dah. 300k. Tu paling murah lah. Paling murah dah. Kalau tidak dia pergi ke 700k. Dekat juta ke tu? 700k. Kalau sebut PT kan apa lah. Kalau sebut unta merah tak nampak. Unta merah. Kenapa dia unta merah? Tak. Yang kedua dah. Yang keduanya, waktu sembahyang witir ini antara sembahyang isyak sehingga terbitnya fajar. Kerana sembahyang witir itu penutup oleh sembahyang malam dah. Jika sekiranya seorang itu sembahyang witir sebelum isyak, maka dia telah melakukan sembahyang sebelum masuk waktunya. Kalau dia sembahyang witir selepas terbit fajar, maka dia telah sembahyang witir selepas keluar waktunya dah. Yang ketiga dah, umum hadis ini menunjukkan bahawasanya masuk waktu solat witir itu selepas solat isyak dah. Maksudnya kalau orang itu jamak antara sembahyang maghrib dengan sembahyang isyak, jamak takdim, maka boleh lepas tu sembahyang witir dah, walaupun termasuk waktu isyak lagi pun boleh dah. Sebab Nabi sebut sembahyang witir antara solat isyak dengan sembahyang subuh. Kalau orang jamak awal-awal lagi, dia sembahyang witir awal. Yang keempat, hadis ni menunjukkan bahawasanya Allah mengurniakan kepada hamba-hambanya dengan ketaatan dan ibadat dah, untuk menambahkan kebaikan mereka, mengangkat darjat mereka dan mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka dah. Maka Allah Ta'ala maha kaya daripada ibadat-ibadat mereka, tetapi manfaatnya kembali kepada hamba-hamba itu sendiri. Man amila salihan fali nafsihi dah. Surah Fussilat ayat 46 dah. Katanya Ibnu Jauzi, sesiapa yang mengetahui bahawa dunia itu tempat perlombaan, dia tempat untuk mendapatkan banyak fadilat, dan setiap kali tingginya martabat seseorang pada ilmu dan amal, maka bertambahlah martabatnya di negeri akhirat. Maka tak ada seorang pun akan berlengah-lengah, tak ada seorang pun akan malas dah untuk berlumba-lumba melakukan ibadah dah. Itulah hadis-hadis yang sempat kita baca pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah berkenaan dengan sembahyang malam dan sembahyang witir. Lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan cara dia, rakaat-rakaatnya macam mana dah, cara macam mana Rasulullah melakukan sembahyang witir dan sebagainya lah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Ada soalan ke? Ya, fadhal. Kita ada masa juga 15 minit sebelum subuh. Mana lebih afdal, mana tahajud dan mana witir? Dia sembahyang tahajud sembahyang witir ni sama saja. Maksudnya sembahyang malam lah. Tahajud maksud meninggalkan tidur lah. Maksudnya sembahyang witir saja tu pun tahajud lah tu. Cumanya witir tu maksudnya kita buat secara ganjil. Jadi kemuncak kepada sembahyang tahajud, kemuncak sembahyang malam ialah sembahyang witir. Faham tak? Jadi sekurang-kurang sembahyang malam ni kita buat sembahyang 3 rakaat. Loh. Maksudnya 3 rakaat tu sembahyang tahajud pun termasuk, witir pun termasuk juga. So rakaat witir, 2 rakaat tahajud. Jadi kita jangan tukarlah. Benarnya witir dengan tahajud tolong ya, benarnya. Qiyamul lail, tahajud, sembahyang malam, tolong ya. Nama yang lainnya. Tahajud tinggal tidur. Qiyamul lail bangun sembahyang malam. Tak. Sembahyang witir pun malam juga, cuma dibuat akhir sembahyang malam dah. Jadi kalau tinggal 15 minit lagi, apakah afdal kita buat? Kalau sempat kita sembahyang 5 rakaat, kita buat 2 rakaat dulu, lepas buat 3 rakaat witir pula. Jadi 2 rakaat tu tahajud, 3 rakaat tu witir dah. Panjang lagi 15 minit tu. Jadi tidak ada afdal daripada sembahyang witir. Sembahyang witir tu lah sembahyang malam, sembahyang tahajud dan sembahyang witir pun witir juga lah. 3 sekali dah. Ada lagi soalan?
Okey, soalannya boleh ke tidak kita selalu melakukan sembahyang witir selepas sembahyang isyak? Boleh ke tak? Maka jawabnya boleh, ya. Dia gini, sama ada kita nak buat lepas sembahyang isyak, sembahyang isyak, lepas sembahyang sunat isyak 2 rakaat, lepas sembahyang witir 3 rakaat. Apa boleh? Ataupun kita buat afdal juga Nabi anjurkan kita buat sebelum nak tidur. Wa antu tira qabla naumi. Nabi ajar pada Abu Hurairah, hendaklah kamu sembahyang witir sebelum nak tidur, ya. Kita dah sebelum tidur tak tidur dulu. Baru tidur. Nabi sembahyang witir. Sembahyang witir sebelum tidur dah. Sebelum tidur sembahyang witir dulu. Dah. Dia paling afdal sekalinya bang malam dah malam lah. Jadi sembahyang isyak pun boleh buat, sebelum tidur pun boleh buat, ataupun sebelum subuh kita buat dah. Bang awal sikit pukul 4.30 ke, pukul 5 ke. Dah ni kan subuh lewat dah ni. Dah 10, 10 suku baru subuh. Dah. Jadi kita boleh sembahyang bang awal sikit pukul 5.30, boleh setengah jam, buat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, mai witir pula dah. Ya. Malam pula. Jadi bila kita sembahyang dah awal-awal sembahyang witir, maka tak perlulah kita buat kali kedua. Dah? Tapi kalau bangun boleh sembahyang tahajud, boleh sembahyangnya, tak ada masalah, boleh sembahyang. Tapi kalau kita memang nak bangun dah, niat dah nak bangun malam, maka lebih afdal kita tangguh kasi malam tengah malam tu. Jangan buat witir awal lah. Kalau takut-takut boleh buat awal-awal. Tapi kalau bangun pula boleh sembahyang tahajud pula dah. Ada lagi soalan? Dia tidur atau yang jam subuh. Sebelum saya subuh oleh saya kena kopiah. Dia saya mana saya di satu saat. Okey, seorang tu dia lewat bangun dah. Baru habis subuh dah dah. Jadi mana afdal dia buat sembahyang witir kamu daripada ataupun dia buat sembahyang sunat subuh qabliyah dah. Kalau sempatlah buat dua-dua dia buat. Sembahyang witir pun dia buat, sunat subuh pun dia buat juga. Kalau dah lah, sempatlah. Tu afdal lah. Sebab sembahyang witir ni setengah ulama kata boleh qada. Boleh qada maksudnya sebelum sembahyang subuh. Dah. Jadi kalau nak kira hak mana lebih afdal, kalau salah satu ke lebih afdal witir lagi lah. Tapi kalau dia dua-dua buat dua-dua lah. Buat sembahyang witir 3 rakaat, kau boleh buat sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Jadi sunat witir tu dipanggil qada lah, qada sebab lepas pada waktu subuh dah. Boleh qada sembahyang witir dah. Qada maksudnya sebelum sembahyang subuh. Ada dah? Okey, tempat kita ni bila buat qiyamul lail, jadi tu imam pun istihad lah. Kita nak sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat ataupun sembahyang tahajud pula dah. Jadi soalannya ada ke tidak sembahyang itu dilakukan di zaman Nabi dulu? Nabi anjurkan ke, Nabi buat ke macam mana dah? Dia sebenarnya hak Nabi buat waktu malamnya tidak ada sembahyang hajat, tidak ada sembahyang taubat. Hak Nabi buatnya ialah tahajud dengan witir sahaja dah. Sembahyang taubat ni sebenarnya kita sembahyang tahiyat masjid, sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Lepas tu kita taubat, lepas tu sudah terhasil dah. Mana-mana dia kata mana-mana orang yang buat salah, kemudian dia pun sembahyang 2 rakaat, memperelokkan wuduk, sembahyang 2 rakaat, kemudian dia istighfar minta ampun Tuhan, maka Tuhan ampunkan dosa dia. Sembahyang taubat ni tak mesti kena niat khusus sembahyang taubat ni. Dah. Sembahyang 2 rakaat sunat. Hatta qabliyah sekalipun. Kita pun lepas sembahyang qabliyah kita pun doa dengan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan. Kita taubat lah tu. Jadi tidak ada sembahyang khusus taubat waktu malam. Mungkin masa kalau buat tadi buat boleh buat tak masalah. Sebab Nabi sebut umum kan. Tak kira sembahyang malam ke sehari. Tapi hak Nabi buat sama-samanya sembahyang tahajud malam ni, dia sembahyang tahajud dengan sembahyang witir sahaja dah. Tak ada sembahyang ajak ke, sembahyang taubat ke, Nabi buat tak ada dah. Nabi hanya buat sembahyang tahajud dengan sembahyang witir sahaja dah. Dia sembahyang taubat dengan sembahyang hajat, sembahyang taubat dengan hajat ni bila-bila masa kita boleh buat. Malam pun boleh buat, lepas isyak pun boleh buat, antara maghrib pun boleh buat, siang hari pun boleh buat lah. Asalkan sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang qabliyah pun tu niat. Dah. Lepas tu tak hajat kat Tuhan. Jadi sembahyang hajat. Tu lah.
Ya. Okey, macam mana kita nak beza ke sembahyang maghrib 3 rakaat dengan sembahyang maghrib dengan sembahyang witir lah. Sebab di sana ada hadis, mungkin kita temu dalam pandai ni hadis larangnya daripada kita sama ke serupa ke sembahyang maghrib dengan sembahyang witir lah. Jadi cara dia nya dua cara lah. Sama ada kita buat 2 rakaat salat, 1 rakaat salat. Beza dah. Yang keduanya ialah kita buat 3 rakaat tapi setasyahud saja. Salat. Itu cara dia lah. Tapi kalau 2 tasyahud pun sah juga semayanya, tapi tidak afdal lah sebab menyerupai sembahyang maghrib. Dah. Jadi cara untuk serupanya buat tasyahud, salat. Sembahyang maghrib 2 tasyahud, salat ke? Ataupun kita buat 2 salat, 2 rakaat salat, 1 rakaat salat pula. Boleh juga. Jadi soalannya berkenaan dengan bulan Ramadan lah. Biasanya masjid-masjid ni buat program bulan Ramadan ni dia buat sembahyang tarawih. Kemudian malam jemaah tiap-tiap minggu ataupun 10 hari dia buat sembahyang tasbih, sembahyang qiyamul lail pula, tahajud pula dia buat kan. Tu boleh, tak ada masalah. Nak buat kali kedua tu tak ada masalah. Cumanya sembahyang tasbih sembahyang tasbih berjemaah setara mana kalau ikut pada Syekh sebut baru ni. Dia kata sembahyang sunat ni harus dilakukan secara berjemaah sebab pakai dalil umum lah, maknanya boleh berjemaah Cumanya di segi dalil di setara mana sembahyang tasbih ni kekerapan yang dilakukan oleh Nabi sendiri ataupun Nabi buat kau hak ada hadis hak Nabi anjurkan Nabi anjurkan. Cumanya apa dia setara mana sahih tak sahih tu, ada ulama yang mendhaifkan hadis sembahyang tasbih, ada ulama yang mentasahihkan hadis dah. Jadi ginilah, dia sebenarnya kita utamakan hadis-hadis ataupun sembahyang hak Nabi buat sama Jadi sembahyang tahajud, sembahyang witir tu memang confirm Nabi buat dah. Jadi kita sendiri pun sebagai imam kau sebagai penganjur kau, kita utamakan sembahyang Nabi lah. Sembahyang tasbih kalau nak buat sekali boleh lah, tapi jangan samakan macam sembahyang tahajud juga. Sembahyang witir pun tak sama tu dah. Kedudukan hadis ke sahih dia. Patut kat Nabi buat tahajud tasbih jemaah bila Nabi buat. Tak dia buat kali habuk cuma kita kiyah kata-kata boleh sebab sembahyang sunat ni haram tapi tak boleh kita buat sama-sama sebab takut timbul timbul kau-kau lain Jadi kita utamakan sembahyang yang Nabi buat, sembahyang tahajud dia sembahyang witir tu dah lebih afdal boleh lah kali kedua pula jemaah tak salah nak buat 2 kali kau 3 kali pun tak apa 3 kali dia buat tak apa, tak salah Wallahu a'lam. Tangguh soalan yang depan pula insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.